terutama kepada yang minat dengan konsol retro. Hari ini kita akan sambung balik dengan konsol seterusnya yang sangat berpengaruh sehingga kini, sehingga ramai peminat fanatik terutamanya di Malaysia, iaitu konsol yang dikenali sebagai PlayStation. Boleh dikatakan PlayStation ni sangat berpengaruh sampai boleh dikatakan ramai yang beli dia. Boleh dikatakan ini adalah konsol yang paling laku dalam sejarah, antara konsol pertama yang mencecah jualan 100 juta unit. Jadi boleh dikatakan sangat berpengaruh. Konsol ini terbahagi kepada dua, satu PS gemuk ataupun fat panggilan dia dekat Malaysia, satu lagi PS slim ataupun PS kurus lah, yang selalu dipanggil dekat Malaysia slim atau gemuk, selalu orang panggil lah. Jadi ini kerana ada dua bentuk yang dihasilkan pada konsol PlayStation tersebut. Jadi kita lihat antara kedua-duanya sekali. Di depan anda ni adalah PS Fat. Sedikit sejarah tentang PS Fat dihasilkan oleh Sony. Mula-mula Sony ni bukanlah syarikat konsol, dia lebih kepada elektronik. Dia didatangi oleh Nintendo untuk menghasilkan konsol kerjasama lah. Nama konsol tu sebenarnya adalah Nintendo PlayStation pada tahun 1988. Jadi boleh dikatakan Nintendo minta bantuan Sony sebab Nintendo pandai buat game dengan konsol, tapi dia tak pandai nak menghasilkan base system menggunakan disk, iaitu game yang menggunakan disk berbanding dengan Sega lah terutamanya. Jadi sebab tu dia minta kerjasama dengan Sony. Jadi Sony ni sebab dia syarikat elektronik, nak menghasilkan sesuatu berkaitan dengan peralatan disk adalah mudah bagi mereka. Jadi berlakulah kerjasama. Semasa nak laksanakan kerjasama Sony dan Nintendo tersebut, maka berlaku pergeseran. Dikatakan pihak Nintendo tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang mana Sony akan dapat keuntungan dari segi jualan disk. Jadi mereka pun ada berlaku pergeseran. Jadi rancangan mereka iaitu Nintendo PlayStation tak jadi kenyataan. Sony pula kemudiannya cuba menghasilkan konsol sendiri apabila Nintendo pergi kepada pesaing Sony iaitu Philips untuk menghasilkan CD game yang menggunakan disk bagi mereka lah untuk konsol mereka. Jadi itu yang terjadi. Jadi rancangan Nintendo PlayStation tak jadi kenyataan. Sony buat sendiri konsol dia. Nintendo buat rancangan dengan Philips, tu pun tak jadi kenyataan. Apa yang ada dekat sini, bila Sony nak hasilkan konsol sendiri, jadi pekerja dia yang utama iaitu seorang engineer dia, iaitu Ken Kutaragi. Mula-mula dia bekerjasama dengan Nintendo senyap-senyap sebab dia minat sangat dengan game. Malam masa anak dia main Famicom, dia sangat suka. Jadi dia walaupun kerja dengan Sony, dia telah senyap-senyap bekerja sama dengan Nintendo hasilkan prosesor lah. Jadi bila Sony tahu bahawa Ken Kutaragi ni kerja dengan Nintendo, dia hampir dipecat. Tapi lepas tu bila Sony fikir balik, baik dia hasilkan konsol sendiri. Jadi Ken Kutaragi ni telah buatkan rekaan konsol dan sebagainya untuk menghasilkan PlayStation yang ada di depan awak sekarang lah. Bentuk PlayStation ni sangat lawa. Jadi boleh dikatakan lebih lawa daripada pesaing dia yang ada. Contohnya Sega Saturn. Kalau bandingkan Sega Saturn dengan PlayStation, saya suka lagi PlayStation. Bentuk dia macam ni, yang mana dia boleh dikatakan mempunyai on button dan reset button dekat depan. Tidak ada tempat nak masukkan disk. Contoh dia macam ni. Jadi dia boleh masuk dua controller. Ada dua memory card dekat depan kalau anda lihat. Dalam masa yang sama, dekat sini ada power punya kabel. Ada juga AV out kabel. Jadi ini adalah rekaan pertama. Rasa berat jugalah untuk PlayStation yang awal ni. Dia punya berat dia boleh kata sangat berat juga. Jadi kalau dekat negara kita Malaysia, pada dijual di Jepun tahun 1994. Tapi kalau kat Malaysia ni popular dalam lebih kurang tahun 1999 dekat tahun 2000. Kenapa popular? Disebabkan majalah Gempak. Masa itu majalah Gempak ada pertandingan enjin-enjin. Jadi pertandingan enjin-enjin ni siapa menang dapat PlayStation. Jadi ramailah orang nak menang PlayStation. Jadi lebih kurang tahun 1999 2000 baru PlayStation ini sangat popular dekat negara kita lah. Awal-awal 94, 95 tu orang masih lagi main Micro Genius yang saya tahu. Malah saya beli pertama kali Micro Genius tahun 94. Tak ada pun saya dengar perkataan PlayStation masa tu.
Okay, awal-awal dekat tahun 1999, akhir 18 barulah PlayStation ni nampak popular dekat Malaysia dan berkekalan hingga kini. Kita sambung balik. Okay, design kedua ni dipanggil sebagai PS Slim. Direka dalam tahun 2000. Okay, contoh PlayStation yang mula-mula tahun 94, design berbeza yang bentuk slim ni dalam tahun 2000. Okay, bentuknya lebih compact, okay, lebih kecil dan menawan. Macam itulah. Dia ada reset dan on button dalam masa yang sama. Dia ada tempat nak buka disk, contohnya macam ni. Okay, lain-lain lebih kurang sama sahaja, tapi bentuk dia compact, ada tempat AV bagi sambungan kepada TV dan lain-lain. Jadi rekaan dia juga sangat menawan, tapi lebih comel lah berbanding yang asal yang lebih besar dan lebih berat. Yang ni lebih ringan, jadi harga dia lebih murah dijual di negara kita. Okay, kalau lihat kepada controller PS1 ni boleh dikatakan tak banyak beza lah dengan controller daripada zaman PS2, PS3. Okay, boleh dikatakan bentuk dia lebih kurang sama je. Ini dipanggil DualShock 1 bagi konsol PS1 bagi PlayStation. Jadi ini yang berlaku. Sebenarnya dia ada satu lagi yang awal, sebentar saya tunjuk. Okay, jadi depan awak ni ini antara yang lebih awal daripada DualShock 1. Okay, boleh dikatakan ni DualShock yang lebih asal lah. Okay, bentuknya lebih ringan. Okay, dia tak ada sistem vibrato yang mana gegar lah. Kalau yang ni dia ada vibrate untuk bergegar jika kita bermain. Jadi itu yang terjadilah. Jadi ni lebih ringan, lebih kecil. Yang ni berat lah. Jadi boleh dikatakan ini lebih berfungsi sebab kita ada sistem vibrate, bergegar. Yang ni tak ada. Jadi ini yang berlaku lah kepada itu. Selain itu daripada awak nampak, yang ni kita ada di bahagian ni kita ada analog yang boleh digoyang-goyangkan. Yang ni tak ada. Sistem analog ni tak ada. Dia hanya ada D-pad sahaja. Jadi ini antara kekurangan kepada konsol yang controller awal lah bagi PlayStation. Kalau kat Jepun, kalau kat negara Jepun, okay, pesaing hebat kepada PlayStation ialah Sega Saturn. Okay, boleh dikatakan jualan Sega Saturn lebih banyak daripada PlayStation pada awal-awalnya lah. Sebab Sega Saturn ni banyak keluarkan game daripada arcade yang dihasilkan oleh mereka. Contoh Virtua Fighter. Jadi ramai orang beli Sega Saturn daripada PlayStation yang dekat ada depan mata awak lah. Tapi apabila PlayStation dah dapat hasilkan game yang sangat popular iaitu Final Fantasy, maka Sega Saturn telah dikalahkan dengan agak teruk lah dekat Jepun. Okay, jadi antara penyumbang kekayaan ataupun kejayaan PlayStation ni daripada game-game dia yang sangat banyak, lebih banyak daripada game Sega Saturn maupun pesaing dia satu lagi iaitu Nintendo 64. Yang mana game untuk PlayStation ni sangat mudah untuk dihasilkan, game untuk Sega Saturn sangat rumit. Manakala game untuk Nintendo 64 menggunakan cartridge, sukar orang nak buat sebab cartridge sangat kecil dia punya memori dalam nak penghasilan game. Manakala Sega Saturn dia dah guna disk, tapi sukar sebab dia punya sistem dia sangat complicated. Jadi kerana terlalu mudah nak hasilkan game dekat PlayStation, jadi orang lebih suka beli konsol PlayStation sebab game dia banyak. Kat sini saya tunjukkan beberapa buah game daripada PlayStation. Ini original lah. Kalau original macam ni, ini keluaran daripada Jepun sebenarnya. Okay, dia ada, kalau buka, dia ada manual dekat dalam dia. Contoh dia macam ni. Manual dia ada gambar-gambar dan lain-lain lah. Ini juga original, tapi ni keluaran daripada PAL, pasaran Eropah. Game Shrek Treasure Hunt. Okay, macam ni. Dan lain-lain. Okay, saya ni juga nak tunjukkan game PlayStation pertama saya main. Saya main dan belilah. Ini adalah game saya beli. Okay, ni cetak rompak. Kalau nak tahu, kalau kat Malaysia ni, kalau cetak rompak macam mana, depan ni ditulis Game Station, bukannya PlayStation. Okay, masa tu saya tak ada duit nak beli PlayStation. Jadi saya tengok je orang main dekat pasar raya ataupun mall. Masa tu saya duduk kat Sungai Buloh, pasar raya Hong Kong. Jadi tak ada duit lah nak beli. Jadi kat situ saya memang tak ada duit. Jadi saya tetap nak beli game dia sebab saya minat sangat main KOF daripada arcade. Jadi saya pun belilah game sahaja, tak mampu nak beli konsol. Masa saya beli tu, tauke tu peli saya lah. Dia kata, "Dik, ini bukan cerita CD cerita, VCD cerita, ini game." Saya kata, "Saya tahu ini CD game." Jadi saya tetap beli jugalah disc game ni sebab saya ingat satu hari nanti saya akan main PlayStation. Walaupun masa tu saya tak mampulah, zaman sekolah kita pun susah kan.
Jadi kadang-kadang malam-malam tengok lah belakang ni, wah bestnya kalau dapat main PlayStation, dapat main KOF 99. Nak beli tak mampu. Main arcade boleh lah. Masa tu 50 sen untuk satu token. Mainlah game KOF yang saya minat dekat situ. Nak beli PlayStation tak dapat. Nampak je orang main daripada jauh. Macam tu lah kisahnya. Jadi mari kita lihat bila kita on PlayStation apa akan terjadi. Kat sini saya on PlayStation Slim sebab PS Fat ni dia jenis leceh sikit. Kadang-kadang dia susah nak baca disk. Jadi saya ni buka lah PS Slim sebab mudah untuk membaca disk yang dimainkan. Jadi kalau anda lihat, kalau kita dah on, dia akan warna hijau. Jadi kalau PlayStation ni dia dah mula ada permulaan bagi konsol tu. Bila buka je kita nampak lah opening scene dia. Jadi kita lihat opening scene dia sekejap ya. Okay, kita cuba lihat. Okay, macam ni lah kalau PlayStation mula-mula dibuka. Dia ada pembukaan opening dia. Jadi nampak macam hebat sangat bila zaman tu, bila saya tengok, wah hebatnya. Jadi kita akan lihat game pertama yang saya nak cuba mainkan kepada anda. Okay, kita lihat game pertama yang main hari ni ialah KOF 99. Game pertama juga yang saya beli masa saya sekolah menengah. Jadi masa tu tak mampu beli PlayStation, jadi beli CD je. Jadi kat sini kita nampak lah inilah game PlayStation yang saya nak sangat main tu. Jadi bila dah ada sekarang, rasa gembira lah dapat main, Alhamdulillah. Walaupun tempoh masa nak beli ni lambat. Jadi masa saya zaman dah bekerja pun saya dah beli PS2, PS1 dah habis. Jadi lamalah juga saya dapatkan PS1 ni. Bila dah bekerja, dah berusaha sikit, baru dah dapat PS1, dapatlah main game pertama kali yang saya beli ni. Jadi kat sini antara watak popular dia K lah. Jadi kita lihat, saya pilih watak. Ni nak main pun susah sebab saya seorang yang tangkap gambar. Jadi sekadar tunjuk gameplay je lah. Ini watak K. Ada Maxima. Ada geng dia satu lagi, Benimaru saya rasa tadi. Okay, K bertarung dengan Chin. Jadi ni boleh dikatakan K ni antara watak favourite lah sebab tangan dia ada kuasa api akibat daripada klon daripada Kyo. Okay, maafkan saya, tadi geng K ni adalah K, Shingo iaitu anak murid kepada Kyo dan juga Maxima. Game KOF 99 ni banyak watak klon Kyo Okay, satu lagi game saya nak share ni antara game yang saya sangat minat masa main dekat PlayStation, iaitu Resident Evil 3. Masa tu saya belajar dekat Matric tahun 2001. Jadi game ni boleh dikatakan sangat popular lah. Okay, mula-mula saya main dekat PC dulu. Lepas tu baru main dekat PlayStation lah. Jadi hari-hari lah saya borak dengan Farhan, dengan Firdaus tentang kehebatan Resident Evil 3. Okay, jadi anda akan mengawal watak Jill kalau main PlayStation 1 ni, Resident Evil 3. Okay, watak yang paling ganas pastinya Nemesis. Jadi pengawalan game ni sangatlah best masa zaman era tu. Jadi memang saya dengan geng semua, geng-geng saya lah, memang asyik borak pasal Resident Evil je. Antara yang kami rasakan antara game paling terbaik pada saat itu. Okay geng, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kerana menonton video ni. Ada masa saya akan sambung balik lah tentang konsol-konsol yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.